Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali bersama dengan Cikgu Syikin dalam KSSLPK Matematik tingkatan 5. Okey, kita masih lagi dalam bab yang ketiga iaitu statistik. Masih dalam 3.1 mood dan median. Okey, untuk minggu ni kita akan melihat subtopik di mana di akhir pembelajaran kamu boleh mengira mean bagi suatu set data. Okey, 3.12 ya. Okey, kita akan tengok dahulu apa itu mean. Okey, kalau mood ialah kekerapan. Okey, untuk mean, mean, sekejap saya tu. Okey, mean dikenali sebagai purata. Okey, ataupun nilai purata di mana dia diperolehi daripada apa yang kita diperolehi dengan membahagi jumlah semua nilai dengan bilangan data. Okey, jadi ini ialah rumus yang kita ada iaitu mean sama dengan jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Contohnya dalam kelas, kalau kita ada 5 orang untuk peperiksaan, setiap orang ada markah yang berbeza. Kan? Okay, setiap orang ada markah berbeza. Jadi kalau cikgu nak cari purata untuk markah, cikgu kena tambah semua markah, kemudian cikgu bahagikan dengan 5 orang. Okay, baru cikgu akan dapat mean. Itu ialah mean purata. Okay, faham Okey, seterusnya kita akan tengok terus kepada contoh. Okey, contoh yang pertama, wang hasil jualan pendidikan khas, jahitan pendidikan khas selama 5 hari. Okey, dia ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Nilai dia berbeza 225, 200, 155, 143 ringgit 50 sen dan 100. Data berdasarkan situasi di atas, kirakan mean bagi hasil jualan selama 5 hari. Okey, kita nak cari hasil jualan selama 5 hari. Okey, jadi jalan penyelesaiannya, kita kena tulis dulu rumus. Okay, mean sama dengan kita tadi ulang jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Okay, jadi kita akan tulis jumlah hasil jualan. Okay, bahagi dengan jumlah hari lah. Alright. Okey, jumlah hasil jualan sebab kita nak cari hasil jualan. Okey, hasil jualan yang pertama 225. Okey, kamu kena letak RM. Sebab ini ialah nilai wang RM 225 campur dengan yang kedua RM 200 tambah lagi RM RM155.50. Okey. Kemudian kita tambah lagi dengan RM RM143.50 tambah dengan RM 100. Yang keseluruhan ni kita akan bahagi dengan berapa hari tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan bagi dengan 5 hari. Okey. Sekarang kita nak kira. Okey. Cikgu ada kalkulator dekat sini. Okey, kita akan kira 225 tambah 200. Okey. Tambah 155
225.00 tambah 225.00 tambah, silap pula kalkulator ni 200. Okey, tambah RM155.50 tambah RM143.50 tambah 100. Okey, jumlah besar dia ialah 800. Okey, cikgu akan tulis dekat sebelah sini. Sebelah sini. 800. Berapa tadi? 824. Nak bahagi dengan 5. Okey. Okey, jadi pada kalkulator kita 824 kita bahagi dengan 5. Sama dengan kita akan dapat RM164.80. Jadi sama dengan RM RM164.80. Okey, dah selesai. Okey. Tu contoh yang pertama. Okey. Untuk contoh yang kedua. Alright. Okey, kalkulator ni kita kosongkan dulu. Okey, sekarang dibagi kita tinggi. Tinggi murid kelas 4 interaktif. Ada berapa orang murid? Okey, kita akan lihat dulu berapa orang murid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita ada 7 orang murid. Dia minta kirakan min untuk tinggi. Okey, min untuk tinggi. Jadi penyelesaian min sama dengan jumlah tinggi. Jumlah tinggi ni dalam cm kita bahagi dengan jumlah murid. Okey. Jadi jumlah tinggi kita isilah ni 154 tambah 148 tambah 163 tambah 165. Tambah lagi 160. Tambah lagi 168. Dan akhir 158. Kita bahagi dengan berapa tadi budak dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan bahagi dengan 7. Okey, yang ini. Okey, yang ini jumlah dia kita akan kira. 154 tambah 148 tambah 163 tambah 165 tambah 168. Okey, dan akhir sekali 158. Okey, jumlah dia ialah 956. 956 bahagi dengan 7. Okey. Yang kita akan bahagi 7 orang sebab ada 7 murid. Okey. Okey, sekarang kita tengok jumlah tinggi dia ni ada perpuluhan. Okey. Untuk jumlah perpuluhan macam ni kita boleh ambil sekurang-kurangnya 2 titik perpuluhan Jadi cikgu akan ambil dia punya min ialah 136.57 cm. Okey, kita tulis sini. Jadi 136.57 cm. Nombor yang belakang, yang panjang, yang banyak-banyak tu kita tak payah ambil. Kita boleh bundarkan lah. Bundarkan dia punya nombor tu Okey, kita akan lihat contoh seterusnya. Okey, dia suruh kita cari min berat bagi 10 orang murid yang berikut dalam kilogram.
Okay, dia bagi lah, ada data ni. 51, 48, 55, 65, 60, 71, 59, 60, 65, 50, 38 dan 49.2 kilogram. Jadi sama juga kita akan buat min sama dengan jumlah berat bahagi dengan jumlah murid lah. Okay. Okay, yang ini kita akan kira terus pada kalkulator kita. Mana kalkulator kita ni tadi? Kita kosongkan balik. Okay. Kita nak tambah 51 tambah 48 tambah 55 tambah 65 tambah 60 tambah 71 tambah 59 tambah 66.5 tambah 53.8 dan akhir sekali tambah 49.2. Kita dapat jawapan dia 578.5 kilogram. Okay, kita akan tulis balik. 578.5 kg. Jumlah murid tadi dia dah nyatakan dah kat atasnya ada 10. Jadi kita akan bahagi dengan 10. Jadi min yang kita dapat ialah 578.5 kg bahagi dengan 10. Okay, kita akan dapat 57.85 kilo. Okay, ini ialah min dia. Ataupun purata. Okay, jadi purata berat untuk seorang budak ialah 57.85 untuk kelas ni lah. Okay, kita akan tengok contoh seterusnya. Okay, diberi jadual kekerapan untuk pingat bagi 25 orang peserta kejohanan sukan. Buat sukan kan, kita sukan kan ramai peserta. Setiap peserta dapat jumlah pingat yang berbeza. Dia minta kita cari min untuk pingat. Okay, jadi sebelum kita buat penyelesaian, kita kena kira dulu. Okay, kita nak kena buat. Okay, contoh dekat sini. Awak kena buat kotak Okay, sini ialah bilangan pingat kekerapan. Okay, sini ialah jumlah. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita buat macam ni. Okay, untuk pingat 1, kekerapan dia tadi 3. Yang ni 9. Okay, 3, 9. Kita masukkan balik 5, 5, 3. Okay, ini pun jumlah. Okay, sekarang kita nak kira. Ni hasil darab Yang ni cik padam. Okay, ini hasil darab. Okay, 1 darab 3 kita dapat 3. 9 dengan 2. 2 darab 9 kita dapat 18. 3 darab 5, 15. 4 darab 5, 20. 5 darab, ini tak cantik pula tulisannya. Ini 3. 5 darab 3, 15. Okay, jadi kekerapan. Okay, 3 tambah 9 tambah 5 tambah 5 tambah dengan 3 ialah 25 orang tadi. 25 orang budak. Okay, untuk dia punya kekerapan pingat dia, ni jumlah ni kita akan totalkan. Kita akan kira semua sekali. Okay, kita kira. Okay, kosongkan dulu. Jadi 3 tambah 18
tambah 15 tambah 20 tambah dengan 15. Okey, kita akan dapat 71. So, kita dapat 71 jumlah pingat dia. Jadi, kita nak cari min pingat. Okey, min untuk pingat sama dengan 71 bahagi 25. Okey, yang ini bahagi dengan yang ini. Jadi kita kira dengan kalkulator kita. 71 dah ada. Kita bahagi dengan 25. Kita dapat 2.85. Okey, 2.8. Okey, pingat kita tak ada kita tak boleh pecahkan, kita tak boleh patah-patahkan. Jadi 2.8 kita bundarkan, kita akan dapat 3. Okay, jadi min untuk pingat ialah 3. Ini kita dah bundarkan sebab pingat tu dikira satu. Satu pingat. Okay. Kalau berat tadi kita boleh guna perpuluhan. Okay, contoh yang terakhir. Dia beri kita min bagi set data berikut ialah 47. Okay, kemudian dibagi 45, 46, 48, 52 dan Y. Okay, ini ialah set data dia lah. Set data yang diberi. Dia suruh cari nilai Y. Okay. Pertama, kamu akan tulis min sama dengan jumlah data. Okay. Jumlah data bahagi dengan ada berapa kan jumlah dia punya ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Min ni tadi, min ialah 47. Okay, kita masukkan 47 sama dengan 45 tambah 46 tambah 48 tambah 52 tambah dengan Y. Bahagi dengan 5. Okay, sekarang kita nak cari Y. Okay, kita ada 5 kat sini. Sini ada 47. Okay, saya akan gunakan pen warna lain. Okay, 5 ni kita akan bawa ke atas kepada 47. Okay, dia akan jadi, kalau sini bahagi, so bila dibawa ke kiri, dia akan jadi 47 darab dengan 5. Sama dengan, okay, kamu kirakan hasil ni. Hasil tambah untuk 45, 40, apa tu tadi? 47. Okay, kita kira 45 tambah 46 tambah 48 tambah 52. Okey, ni ialah 191 tambah dengan Y. Okey, jadi 47 darab dengan 5 ialah 47 darab 5 sama dengan 235 sama 1 tambah dengan Y. Okey. Jadi kita dah ada betul ke 191? Macam salah je. Sekejap cikgu cek balik. 45 tambah 46 tambah 48 tambah 52. Okey, betul. 191. Okey, sekarang kita dah ada dah dia punya nombor-nombor ni kan. Kita nak cari nilai bagi Y. Okay, jadi
Y sama dengan 235 tolak 191. Okey, kita kiralah. Kita kira 235 tolak 191 sama dengan 44. Dah selesai. Okey, dah dapat. Okey, jadi sebenarnya kita boleh kira untuk min dan kita juga boleh cari nilai untuk set data tu kalau kita ada min dia lah. Okey. Tu ialah contoh. Okey, jadi itu sahaja untuk minggu ini. Kamu akan buat ulang kaji yang cikgu berikan. Dan sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.